Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua penonton. Diharap agak semua dalam keadaan sihat dan selamat sepanjang musim pandemik COVID-19 ini. Hari ini, kita akan membincangkan tentang pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat pelbagai etnik di Malaysia. Seperti yang kita tahu bahawa hari ini forum dijalankan secara langsung di Microsoft Teams disebabkan peningkatan kes COVID di Malaysia. Bersama saya sebagai moderator iaitu Nur Alia Fika binti M. Zaid dan 5 panel jemputan. Panel yang pertama bernama Hanis Tan Sihui, beliau berbahasa Cina dan berasal dari Selangor. Apa khabar Cik hari ini? Sihat je. Terima kasih. Panel yang kedua pula Cik Nur Alisa binti Kawi Saleh. Beliau berasal dari Sungai Petani Kedah. Hari ini adakah Cik sihat? Alhamdulillah saya sihat. Panel yang ketiga pula Cik Nur Amisha Nabilah binti Muhammad Rosli. Beliau pula berasal dari Pulau Pinang. Sihat Cik hari ini? Sihat Cik. Seterusnya ialah Cik Fatihah Ilya Wahidah binti Muhammad Zahir. Beliau berasal dari Kuala Lumpur. Macam mana Cik hari ini? Alhamdulillah sihat walafiat. Panel terakhir pula ialah Encik Muhammad Fikri bin Ramli dan dia berasal dari Pantai Timur Kelantan. Sihat hari ini Cik? Alhamdulillah saya sihat. Okay. Seperti yang kita tahu, di Malaysia terdiri daripada pelbagai bangsa. Perkara ini menjadikan keharmonian pelbagai kaum sukar untuk dicapai. Boleh tak Cik Hani menerangkan sedikit sebanyak tentang pengenalan ringkas berkaitan pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat pelbagai etnik? Okey, boleh. So, Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang unik sebab mempunyai banyak kaum dan bangsa yang berbeza. Keunikan ini dapat mewujudkan keharmonian dan persefahaman yang kukuh dalam negara. Ini boleh dilihat melalui pelbagai perayaan yang diadakan oleh bangsa-bangsa yang berbeza. Kita juga boleh melihat agama dan budaya yang berbeza yang diamalkan oleh rakyat di Malaysia. Rakyat saling menghormati budaya masing-masing dan mewujudkan hubungan silaturahim yang kukuh antara sesama lain. Terima kasih Cik. Bagaimana pula Cik Alice? Boleh tak terangkan lebih lanjut berkaitan pengenalan berkaitan pembentukan etika? Okey, terima kasih Cik Alia. Jadi sedikit ringkasan dari saya mengenai tentang pengenalan pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat pelbagai etnik adalah kerana agama mengajar kita beradab dan beretika untuk membina sebuah tamadun dan negara bangsa. So justru itu kita harus mempersiapkan diri kita dengan memperteguhkan pemikiran kritikal dan analitikal bagi menangani kehidupan yang lebih mencabar. Di Malaysia, kita tahu sendiri Malaysia ni di mata dunia dikenali sebagai sebuah negara yang unik kerana kita terdiri dari bangsa Melayu, Cina, India yang mampu duduk di dalam satu negara dengan harmoni. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa dengan kepelbagaian ini dapat mewujudkan persefahaman yang kukuh dan menjadikan negara kita ini sebuah negara yang sangat harmoni. Terima kasih Cik. Encik Fikri, boleh tak Encik menceritakan sedikit sebanyak latar belakang yang terjadi sehingga pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat pelbagai etnik di Malaysia ini penting? Okey, baik. Untuk peristiwa yang pernah berlaku ialah yang paling besar di negara kita ialah peristiwa 13 Mei 1969. Peristiwa ni berlaku berikutan kekalahan parti Perikatan yang dianggoti oleh UMNO, MCA dan MIC oleh Parti Gerakan. Okey, untuk meraihkan kemenangan tersebut, Dr. Tan Chee Koon dari Parti Gerakan telah meminta kebenaran polis untuk membuat perakan di Selangor. Tapi kaum Cina dia berharap sambil mengikat penyapu kepada kenderaan mereka, dan lambang penyapu bagi masyarakat Melayu pada ketika itu ialah lambang yang membawa sesuatu yang negatif atau tidak baik.
sambil ada di kalangan orang Cina yang mencaci dan meludah ke atas lori orang Melayu dan kenderaan-kenderaan yang ada di tepi jalan. Ini adalah etika dan adab yang tidak baik yang ditunjukkan oleh masyarakat Cina yang mencetuskan kemarahan orang Melayu. Kemudian Presiden Kongres Satuan Sekerja Malaysia pada hari Selasa 13 Mei telah membuat satu kenyataan minta maaf, tapi telah terlambat sebab orang Melayu telah mula untuk bangkit dan membalas balik rusuhan yang dibuat oleh orang Cina. Disebabkan ini terjadilah rusuhan besar-besaran antara kedua-dua pihak yang telah menyebabkan kematian seramai 86 orang dari masyarakat Melayu dan 342 orang daripada masyarakat Cina dan 3 orang daripada lain-lain masyarakat. Daripada peristiwa besar ni, kerajaan Malaysia telah menitik beratkan etika dan peradaban di antara etnik di Malaysia. Terima kasih, kembali kepada moderator. Oh, begitu. Jadi pembentukan etika ini amat penting di Malaysia, memandangkan negara kita telah terjadi konflik yang menjadi sejarah negara akibat tidak mendapat keharmonian. Cik Okey, bagi menjawab persoalan moderator, antara faktor-faktor pembentukan etika ialah kewujudan sistem nilai, moral dan perundangan yang teratur. Undang-undang ni sangat penting untuk memastikan rakyat hidup dengan aman dan damai. Kepentingan undang-undang terhadap seseorang individu adalah untuk membentuk akhlak seseorang itu, mendidik ia dan yang baik. Selain itu, undang-undang juga penting untuk menghalang seseorang bertindak di luar kawalan dan jangkaan ataupun di luar jangkaannya seperti merompak ataupun membunuh. Dengan adanya undang-undang yang telah digubal dan dilaksanakan, kesimpulannya seseorang individu tersebut akan memikirkan akibat atau implikasi buruk jika ia melakukan hal tersebut. Hal ini adalah juga pertujuan masyarakat memandang intim terhadap individu tersebut. Terima kasih. Rasanya terdapat banyak lagi faktornya. Boleh tak Cik Fatihah nyatakan dengan lebih mendalam? Okey. Faktor-faktor selain pada yang disebut tadi adalah faktor pembentukan sistem kepercayaan dan agama. Kenapa ia merupakan salah satu faktor tersebut? Kerana Malaysia terdiri daripada rakyat pelbagai kaum yang mempunyai agama, kepercayaan masing-masing seperti agama Islam, Buddha, Hindu dan lain-lain. Bukan itu sahaja, kalau tiadanya sistem kepercayaan dan agama, salah faham boleh berlaku dalam pelbagai aspek sehingga akhirnya penghinaan terhadap agama lain terjadi. Ini menunjukkan mereka tidak saling menghormati. Oleh itu, setiap individu perlu menerapkan etika dalam diri masing-masing orang lain. Dan tidak lupa juga, bagi orang Islam, Muslim, seperti di dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 11, Islam melarang kaum mereka untuk mencemooh atau menghina sesama mereka dan orang lain. Terima kasih. Terima kasih, Cik. Selain itu, terdapat juga banyak cabaran yang menjadikan pembentukan etika ini menjadi lebih sukar. Apakah cabaran pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat pelbagai etnik? Encik Fikri, boleh tak terangkan cabarannya? Okey, antara cabaran tersebut ialah politik perkauman. Setiap kaum di Malaysia diwakili oleh parti politik masing-masing yang menyuarakan, menjaga serta memperjuangkan kepentingan dan kelangsungan kaum masing-masing. Kaum lain sukar menerima pemimpin dari kaum lain dan menyebabkan semangat perkauman yang semakin menebal. Terima kasih, Cik Fikri. Apakah pendapat kamu, Cik Hani, tentang cabaran yang dihadapi? Pada pendapat saya, satu lagi cabaran pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat yang pelbagai etnik ialah perbezaan unsur kebudayaan antara setiap kaum. Kaum di Malaysia terdapat Melayu, Cina dan India yang mempunyai pengamalan budaya yang berbeza. Setiap etnik mempunyai agama, adat istiadat, bahasa dan kebudayaan yang berlainan dan setiap kaum harus
setiap kaum terus mendebal dengan bahasa dan kebudayaan mereka sendiri. Mereka juga akan mengutamakan anggota dari etnik yang sama dalam mendapatkan pekerjaan, memilih sahabat dan mencari teman hidup. Okey. Forum kita telah sampai di penghujungnya. Boleh tak Cik Hani nyatakan cadangan pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat pelbagai etnik? Baik, cadangan saya adalah untuk menggalakkan perkahwinan campur antara dua kaum yang berbeza. Dengan ini, kaum tersebut boleh saling mempelajari tentang budaya, bahasa dan agama masing-masing dan juga mengetahui dengan lebih mendalam tentang budaya masing-masing. Ini boleh dijadikan contoh kepada kaum lain yang persefahaman dan kewujudan antara dua budaya yang berbeza boleh dicapai dan diamalkan. Itu cadangan saya. Segala perbincangan kita pada hari ini membuktikan bahawa negara kita telah mencapai keharmonian kaum dan perbelahan sesama kaum kurang terjadi pada masa kini. Segala kesalahan dan kekelapan saya harap dimaafkan. Sekian dari kami. Terima kasih.